Assalamualaikum, nama saya Siti Naimah binti Abdul Manaf yang bermetrik C21A2158. Saya ingin membentangkan subjek CFT 1032, reka bentuk seni tradisional. Tajuk kajian saya ialah alat kebesaran diraja. Serba sedikit biodata saya ialah nama diberi Siti Naimah binti Abdul Manaf, berumur 21 tahun, kursus ijazah sarjana muda teknologi kreatif dengan kepujian, tempat tinggal Kampung Berangan Dabung, Kelantan, nama bapa Abdul Manaf bin Yusuf, nama ibu Hasnah binti Ahmad, bilangan adik-beradik 8 orang. Pengenalan. Negara Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan dalam demokrasi berparlimen. Berdasarkan sistem ini, Ketua Persekutuan ialah Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong dan Ketua Negeri pula digelar sama ada Sultan, Raja, Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertuan Negeri. Institusi beraja ini merupakan kesinambungan daripada warisan Kesultanan Melayu. Oleh itu, terdapat alat kebesaran dan perhiasan diraja yang masih diguna pakai dalam majlis atau istiadat tertentu. Setiap negeri mempunyai alat kebesaran dan perhiasan diraja yang berbeza. Alat kebesaran dan perhiasan diraja ini direka dengan keunikan tersendiri dan dijaga rapi sejak dahulu hingga ke hari ini. Kehadiran seorang sultan atau raja mencemarduli di suatu majlis sudah tentu mencuri perhatian, bukan hanya kerana pembawakan diri baginda, tetapi juga busana yang dipakai yang serba kaya dengan simbol dan adat resam Melayu. Alat kebesaran digunakan semasa majlis atau istiadat tertentu. Sebagai contoh, istiadat pertabalan atau perlantikan Yang di-Pertuan Agong, istiadat pembukaan persidangan parlimen, hari ulang tahun keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong, istiadat tertentu yang lain, contohnya majlis santapan diraja. Alat kebesaran diraja yang pertama ialah singgahsana. Singgahsana merupakan lambang kebesaran takhta kerajaan sesebuah negara. Fungsi singgahsana ini ialah raja yang memerintah akan bersemayam di atas takhta atau singgahsana dengan penuh berdaulat. Singgahsana diletakkan di Balai Ronseri Istana Negara. Singgahsana ini menonjolkan ukiran tradisional Melayu yang menunjukkan ketuhanan di Malaysia. Singgahsana ini dilengkapkan dengan tulisan 99 nama Allah dan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan sistem beraja berlindung di bawah payung agama Islam yang merupakan agama rasmi negara Malaysia. Singgahsana ini menggunakan warna keemasan sebagai elemen utama yang merupakan warna kedaulatan sistem beraja di Malaysia. Seterusnya ialah tengkolok diraja. Tengkolok diraja berwarna hitam dan bersulangkan benang emas. Bentuk ikatan atau solidnya dinamakan sebagai dendam tak sudah yang berasal dari Negeri Sembilan. Disematkan juga anak bulan dan bintang pecah 14 yang disebut sebagai bintang persekutuan. Di tengah bintang persekutuan terukir jata negara Malaysia. Fungsi tengkolok diraja ialah dipakai dalam majlis yang penuh adat istiadat. Misalnya dipakai pada majlis perasmian pembukaan penggar persidangan parlimen. Peranan tengkolok ialah lambang kebesaran raja-raja Melayu. Seterusnya ialah muskat diraja. Muskat merupakan pakaian rasmi Yang di-Pertuan Agong dan pegawai-pegawai istiadat istana negara. Berasal dari negara Muskat, iaitu sebuah negara Islam yang terletak berhampiran dengan negara Iran. Mula dipakai pada tahun 1960 dan diilhamkan oleh Teramat Mulia Perdana Menteri Malaysia pertama Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj. Diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam dan disulami dengan benang emas, bercorak awan larat dan bunga raya yang merupakan bunga rasmi kebangsaan Malaysia. Fungsi muskat ialah pakaian rasmi Yang di-Pertuan Agong. Peranan muskat ialah lambang kebesaran raja-raja Melayu. Seterusnya ialah pending diraja. Pending diraja diperbuat daripada emas 10 mutu bertatah dan bersulangkan permata delima. Di tengah-tengah pending diraja tertera lambang kerajaan persekutuan iaitu jata negara. Tali bengkungnya diperbuat daripada kain saklat bertekad bunga-bunga yang terhasil dari benang emas.
Fungsi pending diraja ialah sebagai pengancing tali pinggang atau kepala tali pinggang yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong. Peranan pending diraja ialah sebagai pakaian diraja yang merupakan simbol kebesaran. Seterusnya, keris panjang diraja. Keris merupakan alat kebesaran Melayu yang sangat dimuliakan dan keris panjang diraja negara adalah alat kebesaran negara yang utama dalam istiadat pertabalan. Keris panjang diraja merupakan keris kerajaan dan merupakan lambang kebesaran dan kekuasaan dari hulu ke sarungnya bersalut emas. Sampingnya diterapkan lambang kerajaan persekutuan dan lambang 11 buah negeri-negeri tanah Melayu. Mata keris ditempa dengan besi wajah yang diambil dari sebelah bilah keris negeri-negeri tanah Melayu. Hulunya berbentuk tapak kuda dengan hiasan buah jering. Keris pendek diraja. Keris pendek diraja diperbuat daripada mata keris lama dengan berhulu dan bersarungkan gading bertatahkan emas. Hulu keris ini dinamakan hulu pekaka dan berbentuk seperti kepala geroda. Di samping keris ini bertempakan lambang kerajaan persekutuan iaitu jata negara. Fungsi keris pendek ialah sebagai salah satu pelengkap kepada pakaian kebesaran diraja. Peranan keris pendek ialah lambang kekuasaan baginda. Seterusnya ialah cogan alam. Ramai yang keliru antara cogan dan cokma. Mari kita pelajari satu persatu. Cogan alam diperbuat dari perak dan panjangnya 162.66 cm dan berupa suatu bulatan di atas hulu tongkat. Bulatan ini mempunyai anak bulan dan bintang yang diperbuat dari emas. Sekeliling bulatan ini diterapkan lambang 11 negeri tanah Melayu yang juga diperbuat daripada emas. Bulatan tersebut juga ditanggung oleh 4 lembaga harimau yang berdiri. Tongkatnya dihiasi dengan 6 tangkai padi yang diperbuat daripada emas. Fungsi cogan alam ialah digunakan semasa istiadat rasmi Raja-Raja Melayu di negara ini. Peranan cogan alam sebagai simbol keteguhan dan keutuhan serta kesepaduan antara negeri. Cogan agama. Cogan agama diperbuat daripada perak dan panjangnya 155.04 cm. Cogan agama berupa sebatang tongkat bulat berhulu besar. Di atas hulu tongkat itu diperbuat anak bulan dan bintang pecah 5 daripada emas. Pada batang dan hulunya diterapkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Fungsi cogan agama ialah digunakan semasa istiadat rasmi Raja-Raja Melayu di negara ini. Peranan cogan agama ialah menjadi simbol kesepaduan yang berteraskan agama Islam. Seterusnya ialah cokma. Cokma merupakan alat kebesaran diraja yang paling dikenali kerana sering dilihat dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara semasa sesi Parlimen. Cokma merupakan 2 batang tongkat pendek berhulukan kubah dan merupakan alat perang pada zaman dahulu. Diperbuat dari perak dan panjangnya adalah 81.32 cm. Peranan cokma ialah simbol kekuasaan, kekuatan dan kebesaran. Akhir sekali ialah payung ubur-ubur kuning. 20 kaki payung ubur-ubur kuning diperbuat dari kain sutera berwarna kuning diraja. Puncak dan sampingnya dipasangkan anak bulan dan bintang berbucu 11. Fungsi payung ubur-ubur kuning ialah digunakan semasa majlis istiadat-istiadat rasmi. Peranan payung ubur-ubur kuning ialah lambang kebesaran Raja-Raja Melayu. Kesimpulannya ialah peralatan dan perhiasan ini merupakan warisan bangsa yang perlu diketahui oleh generasi hari ini dan akan datang agar mereka lebih menghormati institusi ini. Institusi beraja di Malaysia mempunyai pelbagai jenis alat kebesaran dan perhiasan diraja yang menjadi simbol kedaulatan raja dan negeri yang diperintah. Saya membuat rujukan pada buku teks pendidikan seni visual tingkatan 4 dan juga rujukan dari internet. Akhir sekali, kita mestilah menjaga harta warisan bangsa agar tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Sekian, terima kasih.